Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker. Selamat pagi. Bekuk ingin mengambil kesempatan ini untuk menjunjung kasih Baginda Yang Maha Mulia sempena mensolat pertama bagi pengan persidangan keempat Dewan Negeri Johor yang ke-13. Yang Berhormat Datuk Speaker, Bekuk terletak di selatan Sekamat, dikelilingi oleh hutan, kawasan kebun dan merupakan tempat penanaman. Sistem pengangkutan di sini amat tidak lengkap. Selain daripada perkhidmatan kereta api, sistem pengangkutan di Bekuk amat bergantung kepada jalan negeri yang sepanjang 10 km. Imbas kembali ke dekat 50 dan 60-an. Aktiviti seperti penanaman getah dan pembalakan kayu telah memainkan peranan yang penting dalam ekonomi negara kita. Pada masa itu, aktiviti ekonomi juga berkembang giat di kawasan Bekuk yang bertumpu kepada aktiviti pertanian. Yang Berhormat Datuk Speaker, namun sejak aktiviti pembalakan dan penanaman getah diganti oleh kelapa sawit serta sistem pendidikan semakin berleluasa dan maju, remaja di Bekuk memula keluar dari Bekuk untuk mencari makan di kawasan bandar dan meninggalkan warga tua yang masih berdoki di Bekuk. Kini masalah kehilangan tenaga muda di Bekuk semakin serius dan meninggalkan warga tua yang masih menduduki di kampung mereka serta golongan kanak-kanak kecil yang dijaga oleh latuk dan nenek mereka. Kebanyakan rumah papan telah diisytiharkan sebagai bangunan yang berbahaya dan perlu dileburkan. Perkhidmatan kereta api memilih masa untuk berhenti di sini. Tambahan pula, banyak kali perkhidmatan kereta api dibatalkan tanpa kesedaran orang awam dengan alasan kerosakan enjin. Bas dan teksi awam tidak lagi memberi perkhidmatan kepada penduduk Bekuk. Yang Berhormat Datuk Speaker, apa sebabnya Bekuk kini sudah bagaikan satu kampung mati yang susah masuk ke dalam Bekuk, dan kedua lagi Bekuk kerana tiada sistem pengangkutan awam yang lengkap? Adakah Bekuk betul-betul diperlukan oleh kerajaan negeri atau sektor pelancongan betul-betul dapat memulihkan keadaan ekonomi yang berkembang pesat seperti dahulu dan menarik remaja supaya balik ke Bekuk, iaitu tanah air asal mereka? Yang Berhormat Datuk Speaker, mengikut laporan SIKO, sejak pemindahan golongan guna ke bandar, sebanyak 148 rumah daripada jumlah 1,350 rumah mempunyai warga tua yang berumur 60 tahun ke atas, iaitu sebanyak 10.9%, dan Bekuk betul-betul boleh dikenali sebagai sebuah kampung tua. Kebanyakan remaja keluar untuk mencari peluang pekerjaan yang lebih baik dan meninggalkan ibu bapa mereka di kampung Bekuk merupakan hakikat yang tidak dapat dinafikan. Warga tua terpaksa menjaga kehidupan diri sendiri seperti makan, cuci baju, membeli barang harian, dan ada warga tua pula perlu menjaga cucu mereka yang masih kecil lagi. Yang Berhormat Datuk Speaker, walaupun warga tua ini pernah bercuba untuk menduduki di bandar bersama anak mereka, akan tetapi kebanyakan mereka tidak dapat menyesuaikan diri di kawasan bandar. Maka mereka lebih sudi tinggal di kampung Bekuk dengan pasangan mereka maupun menduduki secara perseorangan. Sehingga kini, apa langkah-langkah dan usaha yang telah diambil oleh kerajaan negeri untuk membantu golongan warga tua ini? Bekuk percaya bahawa fenomena ini bukan sahaja berlaku di Bekuk maupun di seluruh kampung dalam negeri Johor. Yang Berhormat Datuk Speaker, jalan dari Bekuk untuk keluar ke jalan persekutuan adalah sejauh 10 km. Tambah lagi di simpan jalan persekutuan ke Ca'a adalah 13 km. Ke Sekamat pula adalah 70 km. Sejak perkhidmatan bas awam diberhentikan untuk masuk ke Bekuk, penduduk Bekuk hanya boleh bersandar pada diri sendiri, iaitu memandu kereta mereka atau motosikal dengan sendiri atau menyewa kereta sewa untuk keluar dari Bekuk. Maka Bekuk bercadang supaya bas Muafakat Johor juga dapat menawarkan perkhidmatan di Bekuk untuk memudahkan penduduk Bekuk, terutamanya mereka yang tiada kenderaan sendiri untuk pergi ke bandar yang berdekatan. Sebenarnya tujuan
perkhidmatan bas muafakat Johor diadakan adalah bagi mengurangkan kos sara hidup warga negara dan memberi kemudahan serta meningkatkan mutu perkhidmatan pengangkutan awam kepada rakyat. Namun begitu, apakah sebabnya perkhidmatan bas muafakat yang dilengkapi dengan sistem CCTV, GPS sistem, latar penumpang dan kemudahan internet percuma tidak ditawarkan di Bekok yang tiada bas awam langsung? Yang berhormat Dato' Speaker, Bekok amat bersetuju dengan Tita Sultan bahawa sesungguhnya kejayaan sesebuah negeri bukanlah bergantung kepada pembangunan semata-mata, malah melibatkan bidang-bidang yang berkaitan dengan tahap kesejahteraan dan taraf hidup rakyat. Maka Bekok meminta jasa baik daripada kerajaan negeri supaya memajukan Bekok dan lebih mementingkan kebajikan rakyat di kawasan luar bandar, seperti melaksanakan perkhidmatan bas muafakat ataupun sekurang-kurangnya ada van muafakat di Bekok juga, dan bukan hanya menumpukan perhatian untuk memajukan ekonomi di kawasan bandar sahaja. Yang berhormat Dato' Speaker, kebelakangan ini penduduk Bekok selalu bergurau bahawa mereka perlu melihat nasib mereka jika mereka ingin keluar dari Bekok, kerana perkhidmatan kereta api yang ditawarkan selalu dibatalkan dan kadang-kadang pula lewat belakang. Ada penduduk Bekok mengatakan bahawa mereka pernah mengambil selama 8 jam untuk pergi ke Singapura semasa menaiki kereta api. Sila bayangkan berapa susahnya jika keadaan ini ditemui oleh seorang warga tua yang membawa cucu kecil ke bandar semata-mata mahu berjumpa anak mereka di bandar. Yang berhormat Dato' Speaker, Bekok sudah berkali-kali menekan bahawa pembaikan sistem pengangkutan awam di Bekok merupakan langkah utama yang perlu diambil dan dilaksanakan oleh kerajaan negeri Johor untuk memastikan sektor pertanian dan pelancongan di Bekok dapat berkembangkan pesat sehingga memajukan ekonomi di Bekok, bahkan seluruh negeri Johor. Memandangkan hanya terdapat satu pengangkutan awam di Bekok, iaitu kereta api, maka Bekok ingin bercarang supaya bertambah kali kereta api berhenti di stesen Bekok dengan tepat masanya. Untuk memudahkan dan memberi pilihan yang lebih banyak kepada pelancong dan penduduk Bekok untuk keluar dan masuk ke Bekok. Baginda Yang Maha Mulia bertitah bahawa kita mesti berikan layangan yang mesra kepada pelancong yang datang ke negeri kita, sebagaimana kita mahu dilayang dengan baik semasa melancong ke tempat orang. Bekok amat bersetuju dengan titah baginda dan menyeru supaya kereta api dapat berhenti dan sampai ke destinasi pada tepat masa. Janganlah sesekali batalkan jalur waktu kereta api, dan sebaliknya patut mencari jalan alternatif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini adalah kerana kebanyakan pelancong yang datang melawat ke Bekok adalah secara persendirian. Janganlah meninggalkan imej yang buruk kepada pelancong asing. Sementara itu, Bekok juga ingin memohon jasa baik daripada kerajaan negeri supaya bertimbang untuk membina satu landasan kereta api atau komuter yang menghubungi Bekok dengan bandar di barat Johor, iaitu Batu Pahat. Kerana Batu Pahat akan membinakan satu stesen kereta api kelajuan tinggi sempena projek kereta api kelajuan tinggi KL ke Singapura demi meningkatkan dan menyempurnakan sistem pengangkutan awam di Bekok serta mendapatkan manfaat dari projek tersebut. Tindakan ini bukan sahaja memudahkan penduduk Bekok, bahkan diharapkan dapat menarik lebih ramai pelancong tempatan, bahkan pelancong asing, dan berhantar hasil pertanian komersial ke bandar lain, sehingga menyumbang kepada sektor pelancongan dari dalam negeri Johor. Selain itu, pembinaan satu jalan baru yang menyambung Bekok dan Palo juga dapat meningkatkan masa perjalanan dan merupakan satu cadangan yang baik dan perlu dipertimbangkan demi kebajikan orang ramai dan kemajuan ekonomi. Yang berhormat Dato' Speaker, kawasan sekitar Sekamat, Labis, Caar dan Bekok telah disediakan oleh kerajaan negeri sebagai kawasan yang berpotensi untuk memajukan sektor pertanian. Maka, Bekok ingin meminta kerajaan negeri supaya percepatkan rancangan tersebut demi mencukir bakat dan menarik bakat tempatan untuk terus meneroki di Bekok.
Memandangkan keperluan kawasan pertanian akan menghadapi pelbagai kekangan seperti menggunakan kawasan hutan simpanan bekuk yang menjadi tarikan tempat perancangan. Satu-satunya cara untuk meningkatkan hasil pengeluaran pertanian dan pendapatan petani tempatan adalah dengan inovasi teknologi dan peningkatan intensiti. Yang berhormat Dato' Speaker, pemakaian teknologi baru di antara petani-petani tempatan amat kekurangan. Anak-anak muda yang bekerja sebagai petani mempunyai peluang yang sangat terhad dalam menerima pengetahuan dan pendedahan baru untuk meningkatkan hasil dan mutu produk mereka. Maka bekuk menyeru supaya kerajaan negeri berbentuk satu pakatan kerjasama yang perlu di antara pemain industri iaitu pengilang dan penggeluar tanaman bersama Jabatan Pertanian dan agensi-agensi R&D dalam membangunkan layar saingan industri komuniti berpotensi. Selain itu, kerajaan negeri juga boleh membantu petani tempatan untuk mengembangkan industri perbuatan ringan yang berasaskan hasil pertanian tempatan sementara mengembangkan industri pelancongan di bekuk. Kerajaan negeri harus membawa teknologi baru dan mengajar petani-petani untuk memproses balangan sampingan pertanian seperti mangga kering, jambu batu kering, nenas kering, jus tembikai, mandu asli, kraft tangan dan lain-lain lagi sebagai buah tangan penancung demi meningkatkan pendapatan petani tempatan sehingga mempergiatkan lagi ekonomi penancongan dan pertanian di bekuk. Yang berhormat Dato' Speaker, pada peningkat ini, kerajaan negeri harus memainkan peranan penting dalam mempromosikan dan penjenamaankan produk pertanian untuk keluhan tempatan. Ini lebih berjulus kepada hasil tanaman kopi, koko, nanas, sayur-sayuran dan buah-buahan. Bekuk bercanangkan supaya Esko Pertanian menaja pengusaha petani dan usahawan agar opinion mula membangunkan dan menjenamakan produk tempatan untuk pasaran yang lebih meluas. Sementara itu, Bekuk juga mencadang supaya Bank of Johor yang dirancangkan dapat membantu dalam program transformasi untuk pembangunan sektor pertanian seperti meningkatkan pendapatan pengusaha pertanian, meningkatkan produktiviti dan daya saingan sektor pertanian melalui pemindahan teknologi, mendapatkan lantaian di antara sektor pertanian dengan sektor pembuatan ringan dan sebagainya. Ini adalah kerana program transformasi sektor pertanian amat memerlukan modal untuk menjayakan program tersebut. Setakat kini, Bank Pertanian masih tidak dapat membekalkan modal yang secukupnya kepada pengusaha tersebut. Yang berhormat Dato' Speaker, Bekuk amat berharapkan pemberian tumpuan, peruntukan dan perkhidmatan daripada kerajaan negeri terhadap masalah kehilangan tenaga mula di Bekuk. Selain itu, Bekuk juga berharap kerajaan mementingkan kebajikan bagi kanak-kanak kecil dan warga tua supaya golongan muda akan lebih senang hati sementara mengerjakan usaha mereka. Bekuk bercadang supaya program pusat jagaan harian warga tua dapat dilaksanakan di Bekuk juga. Program ini bertujuan untuk memberi kemudahan penjagaan harian kepada warga tua, terutama bagi mereka yang tinggal keseorang semasa ketiadaan ahli keluarga atau penjaga kerana keluar bekerja. Dengan cara ini, warga tua dapat terus hidup dengan keluarga sendiri dan penjaga mendapat khidmat sokongan dalam jagaan warga tua yang lebih terjamin. Pelbagai aktiviti seperti kelas kraft tangan, ceramah kesihatan, senaman sukan, keagamaan dan sebagainya dapat disediakan bagi mengisi masa lapang warga tua dan membolehkan warga tua belajar berdikari, berinteraksi sesama mereka dengan masyarakat tempatan, memperolehi pengetahuan dan kemahiran serta terus dapat menyumbang
khidmat sukarela kepada masyarakat. Yang berhormat Dato' Speaker, peranan dan fungsi majlis sebagai sebuah pihak berkuasa tempatan adalah memberi perkhidmatan pembandaran yang cekap dan efisien secara berterusan, melancang melaksana dan menyelenggara projek pembangunan pihak berkuasa tempatan. Maka, Beko juga menyuruh Majlis Laila Labis supaya mementingkan aduan penduduk tempatan dan mengambil tindakan segera demi kesejahteraan dan ketenteraman rakyat. Sebelum ini, Beko sebagai wakil rakyat dan salah satu saluran suara rakyat telah membuat aduan dengan menghantar surat rasmi kepada Majlis Laila Labis. Duka citanya, banyak aduan yang telah dibuat kepada Majlis Laila Labis belum diselesaikan dan diatasi, malah tidak dapat apa-apa pun berita dan balasan daripada majlis berkenaan dengan perkembangan aduan langsung. Banyak aduan seperti kerosakan dan keruntuhan longkang masih belum diperbaiki. Banyak jalan elok baik digorek pula kerana pembaikan paip air dan penanaman paip elektrik. Tetapi kerja penerapan jalan tar pula perlu ditunggakan selepas suatu jangka masa. Walaupun jalan berlubang dan rosak ditutup dengan tar, tidak kelamaan jalan tersebut pun akan tenggelam, berlubang dan rosak lagi. Apakah tindakan dan perkembangan tentang aduan tiada perkhidmatan TM di Taman Seri Sejati dan Taman Maju Jaya Labis? Bagaimanakah majlis tempatan belancang untuk memenuhi permintaan rakyat tempatan? Salah satu fungsi Majlis Laila Labis adalah memberi perkhidmatan dan mengarahkan kemudahan asas kepada rakyat. Majlis patut belancang dengan baik sebelum melaksanakan projek pembangunan dan bukannya baru hendak mencari jalan selepas masalah ditemui. Bukan saja penduduk tempatan berasa kecewa, mana Beko juga berasa duka citanya kerana tidak dapat memberitahu maklumat terkini berkenaan dengan aduan yang telah dibuat kepada penduduk tempatan kerana majlis langsung tidak membalas kepada Beko melalui telefon atau maupun surat. Yang berhormat Dato' Speaker, sila gulung. Tinggal sikit lagi lah. Salah satu fungsi majlis termasuklah belancang mengurus dan mengatasi masalah kebersihan dan kesihatan awam. Beko meminta Majlis Laila Labis dan Jabatan Kesihatan dan Alam Sekitar supaya menubuhkan satu jawatan kuasa untuk memantau keadaan pengeluaran asap hitam dan abu oleh kilang perprosesan kelapa sawit di Jalan Kilang Caak yang sering diadu oleh penduduk sekitar. Ini adalah kerana asap dan abu sentiasa menutup atas lantai rumah, kereta dan baju yang dijemui di luar rumah. Penduduk tempatan amat takut dan asap hitam dan abu tersebut akan menjejaskan kesihatan mereka. Terus itu, Beko memohon pihak berkuasa supaya membuat satu laporan yang lengkap tentang penilaian tahap kesihatan dan kebersihan alam sekitar kawasan tersebut dan mengadakan satu ceramah atau perbincangan untuk berkomunikasi dengan penduduk sekitar dan menghapuskan ketakutan dan keliruan mereka. Yang berhormat Dato' Speaker, kerajaan harus mendengar suara dan mengetahui permintaan rakyat dengan tulus hati. Kerajaan harus menjaga kebajikan setiap lapisan masyarakat sementara memajukan ekonomi negeri. Batita baginda yang maha mulia bahawa di negeri Johor ini tidak kira apa jua kaum, sama ada Melayu, Cina maupun India, kami adalah rakyat negeri baginda. Hak dan kepentingan semua akan dijaga dan dipelihara. Ini saja junjung kasih Beko pada hari ini. Sekian, terima kasih.